Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua murid tahunan cerdas? Ustaz harap semuanya sihat walafiat dan dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Okey, sama-sama kita berdoa supaya COVID-19 akan hilanglah di bumi Malaysia, seterusnya di dunia ini. Baiklah murid-murid, hari ini kita akan sambung pembelajaran di bahagian adab. Tajuknya ialah Hargailah Alam. Hargailah Alam. Standard kandungan yang terdapat di dalam tajuk ini ialah 6.3 merumus dan mengamalkan adab terhadap alam sekitar dalam kehidupan seharian. Kita tengok pula objektif pembelajaran, apa yang kita nak capai. Pertama, murid dapat menyatakan adab terhadap alam sekitar. Kedua, menjelaskan kepentingan adab terhadap alam sekitar. Dan yang ketiga, murid dapat membacakan dalil naqli dan maksudnya dengan betul. Baiklah murid-murid. Sekarang kamu perhatikan dan kamu fikirkan. Ini gambar. Gambar apa dia? Alam sekitar. Apakah perasaan kamu apabila melihat situasi begini? Apa perasaan kita? Kita tengok kerjasama orang menjaga kebersihan alam sekitar. Kita tengok ikan pun boleh hidup walaupun ada kilang. Ikan hidup bersih, alam sekitar kita bersih, pokok pun menghijau. Jadi kena fikir, kalau tak ada orang bekerja, pekerja alam flora ni, macam mana keadaan alam sekitar kita? Baiklah murid-murid, apa yang kamu tahu tentang alam sekitar? Apakah dia alam sekitar? Kita tengok, alam sekitar ialah semua sumber alam ciptaan Allah seperti sungai, lautan, tumbuh-tumbuhan, udara dan sebagainya. Semua sumber alam ini perlu dipelihara supaya keharmonian hidup manusia sentiasa terpelihara. Maknanya itulah dia alam sekitar. Semua sumber yang Allah Ta'ala ciptakan untuk manusia. Kalau kita jaga dia, insya-Allah hidup kita akan terpelihara. Kalau kita tak jaga, payahlah kita, ya. Okey. Baiklah murid-murid. Sekarang kita tengok apa adab kita terhadap alam sekitar. Apa adab kita dengan alam sekitar yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita? Pertama, mengawal aktiviti pelepasan asap daripada kilang atau kenderaan yang mengandungi bahan kimia berbahaya seperti menggunakan alat kawalan pencemaran udara. Itulah kilang-kilang dia keluarkan asap. Jadi pengeluaran asap tu kena
kena ada masa dia. Kena ada kawalan dia. Tak boleh nak sesuka hati. Mengeluarkan asap-asap. Begitu juga kenderaan. Itulah polis, DPJ. Selalu membuat pemeriksaan. Kalau lori-lori tu, pastikan asap tak banyak. Okey, tu pertama. Tu adab yang pertama. Kita tengok yang kedua. Menguruskan aktiviti pembuangan sampah, sisa toksik dan pepejal secara sistematik dan terkawal, seperti pungutan sampah dan sisa bahan kimia secara berkala. Itu dia. Kena uruskan aktiviti pembuangan sampah. Itulah kilang-kilang, dia tak boleh buang sisa-sisa toksik sesuka hati. Dia ada tempat pelupusan dia. Itulah ada kes yang baru ni yang terjadi di satu tempat kan, di negara kita. Yang mana apabila mereka buang sisa-sisa toksik ke dalam sungai, apa yang berlaku? Kecoh satu masa dahulu di Malaysia. Jadi itulah kena ada pengurusan akti pembuangan sampah. Macam di taman-taman, kalau awak duduk taman, dia ada lori akan ambil sampah. Kita tak boleh buang sampah sesuka hati. Buang di dalam tong sampah dan akan ada pekerja alam flora akan ambil sampah kita dan dibuang di tempat yang dikhususkan. Okey. Yang ketiga, macam mana adab kita terhadap alam sekitar? Mengawal aktiviti penebangan pokok supaya dilakukan secara terancang dan terkawal. Kamu tengok lori pokok balak yang bawa keluar daripada hutan tu. Dia mesti ada kawalan. Tak boleh suka-suka hati pergi tebang-tebang pokok. Jadi dia kena ada kawalan dan dia ada perancangan. Okey. Kalau tidak, habis sungai, habis bukit-bukit semua. Air pun dah tak jernih, air sungai. Baiklah murid-murid. Itulah dia tadi, adab-adab kita terhadap alam sekitar. Seterusnya, kepentingan adab terhadap alam sekitar. Kenapa penting kita beradab? Kita tengok yang pertama, dapat menikmati udara segar. Kenapa? Kerana banyak pokok. Awak kan belajar sains. Pokok-pokok yang menyedut karbon dioksida. Dan dia melepaskan oksigen. Kita sedut oksigen. Jadi apabila pokok banyak lagi, maka kita dapat menikmati udara yang segar. Yang kedua, menjamin kesejahteraan dan kesihatan. Menjamin kesejahteraan, jamin keselamatan kita. Mandi sungai pun tak ada masalah. Ni kalau mandi sungai yang tercemar, macam mana? Ikan pun mati, kita pun insya-Allah akan mati juga. Kesihatan pun tak bagus. Okey. Yang ketiga, keseimbangan alam terpelihara. Alam kita, ekosistem alam akan terpelihara. Macam mana? Adalah sumber-sumber air kan. Jadi apa lagi?
keseimbangan alam terpelihara. Okey. Dan yang keempat, meningkatkan sumber pendapatan. Kalau duduk di sungai, sungai cantik, sungai bersih, sungai terpelihara. Orang dapat tangkap ikan banyak, boleh jual. Apabila jual dapat duit. Tu dia kata dapat tingkatkan sumber pendapatan. Juga kalau orang yang buat pelancongan, kalau sungai-sungai terpelihara, hutan terpelihara, laut terpelihara, jadi cantik. Ramailah pelancong-pelancong yang akan datang. Apabila pelancong datang, dia akan berbelanja. Jadi dapatlah pendapatan kepada penduduk sekitar. Itu antara contohnya lah. Okey, dan yang kelima, habitat flora dan fauna kekal terpelihara. Habitat flora. Flora ni apa? Tumbuhan, dan fauna ni haiwan. Jadi taklah jadi haiwan itu akan keluar ke kawasan perumahan. Ada kan kes gajah dia keluar daripada kawasan dia sebab kawasan dia telah diceroboh. Jadi dia tak ada tempat, tak ada habitat. Jadi kita kena kekalkan habitat dia supaya haiwan ni dia taklah pergi ke ladang-ladang kita, ke kampung kita. Okey. Jadi itu 5 kepentingan adab terhadap alam sekitar. Baiklah murid-murid, ini adalah dalil nakli berkaitan dengan suruhan supaya kita menjaga alam sekitar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا. Suratul A'raf, surah yang ke-7 ayat 56. Apa makna dia? Maksudnya, dan janganlah kamu berbuat kerosakan di bumi sesudah Allah menyediakan segala yang membawa kebaikan padanya. Ini Allah Ta'ala, dia melarang kita daripada merosakkan bumi. Sebab Allah Ta'ala dah sediakan segalanya untuk kebaikan manusia. Jadi kita kena jaga apa yang Allah Ta'ala telah berikan kepada kita. Okey, jadi itu dia. Bolehlah hafal dalil ni. Okey, sekian sahaja untuk hari ini. Terima kasih. Semoga dapat manfaat daripada apa yang telah kita pelajari. Seterusnya dapat kita amalkan di dalam kehidupan kita seharian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.